Cadangan Hassan Karim untuk membuktikan keabsahan Perdana Menteri dibantah oleh Saifuddin. Zahid kecam PAS tuduh UMNO bersifat lebih dari Dajjal. Nurul Hidayah rayu Presiden UMNO kekalkan kerusi Dun Mahkota kepada wanita. Ahmad Maslan dedah 3 cabaran utama di Dun Mahkota. Perdana Menteri sifatkan individu persoal bantuan kepada rakyat Palestin tidak berperi kemanusiaan. Polis arahkan peniaga di Masjid India tutup premis perniagaan buat sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mempersoalkan cadangan Ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim untuk membuktikan keabsahan Perdana Menteri. Menurut beliau, keabsahan Datuk Seri Anwar selaku Perdana Menteri telah pun diuji pada sidang Parlimen ke-15 yang pertama di Dewan Rakyat pada Disember 2022. Jelas beliau, bukti tersebut adalah yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat. Seterusnya, Datuk Seri Anwar telah membuktikan dengan membuat undi percaya terhadapnya yang lulus dengan undian suara. Mengulas lanjut, Saifuddin mendakwa cadangan Hassan tersebut tidak relevan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh sebuah portal berita Malaysia Kini. Semalam, Hassan berkata apabila Dewan Rakyat kembali bersidang mulai 14 Oktober ini, kerajaan boleh mengemukakan usul undi percaya kepada Datuk Seri Anwar atau pembangkang membawa usul undi tidak percaya terhadap Presiden PKR itu. UMNO menggunakan senjata dengan cara yang lebih daripada Dajjal. Demikian dakwaan yang dilemparkan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang terhadap UMNO. Atas dakwaan tersebut, UMNO mengecam sekeras-kerasnya dengan memberi maklum balas bahawa parti Islam itu sebenarnya yang bersifat Dajjal. Malah Abdul Hadi menyifatkan UMNO sebagai parti yang rosak dan meneruskan agenda kebendaan bagi menegakkan kerajaan. Dia yang juga bekas duta khas bertaraf menteri mendakwa UMNO bersama PH sebagai kerajaan membeli rakyat dengan wang dan kebendaan untuk mengawal negara. Abdul Hadi juga mendakwa kerajaan menindas pembangkang dengan menafikan peruntukan kewangan yang diwajibkan mengikut agama dan amalan demokrasi. Jurucakap wanita UMNO Nurul Hidayah Ahmad Zahid merayu Presiden UMNO yang juga bapanya agar kerusi Dun Mahkota dikekalkan untuk calon wanita UMNO. Dia berkata adalah sewajarnya calon wanita diberi peluang bertanding di kerusi yang dianggap sebagai laluan mudah untuk BN menang. Bagaimanapun, beliau menegaskan rayuan tersebut tidak berniat untuk mencampuri urusan tertinggi parti itu. Sebelum ini, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menyuarakan agar kerusi berkenaan diberikan kepada calon daripada pemuda untuk bertanding. Namun, Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad mahukan kerusi tersebut terus dikekalkan kepada calon wanita. Timbalan Pengerusi UMNO Johor Ahmad Maslan menyenaraikan 3 cabaran utama yang perlu ditangani jentera BN dalam mempertahankan kerusi Dun Mahkota pada PRK bulan depan. 3 cabaran utama yang dimaksudkan adalah jumlah pengundi yang ramai, komposisi kaum serta media sosial. Menurut Ahmad, seramai 66,000 dengan 29 pusat daerah mengundi menuntut kerja keras daripada mereka untuk bertemu seramai mungkin pengundi sepanjang tempoh kempen. Selain itu, Ahmad yang juga timbalan pengarah PRK Dun Mahkota berkata,
Cabaran terbesar yang boleh mengugat peluang calon BN ialah capaian kepada media sosial. Justru Ahmad menyatakan harapan jentera parti yang bakal digerakkan nanti akan lebih aktif menangani isu tempatan dan nasional dengan berkesan di media sosial dalam usaha meraih sokongan pengundi. Kenyataan mempersoalkan usaha murni kerajaan membawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia untuk diberi rawatan patut dikecam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menemplak kenyataan tersebut dan berkata pihak tersebut bersikap biadab serta tidak tahu erti kemanusiaan. Beliau berkata demikian bagi mengulas satu hantaran di laman sosial daripada seorang individu yang mengatakan kalau bawa rakyat Palestin jangan jejak bumi Sarawak. Terdahulu seorang pemimpin badan bukan kerajaan NGO dari Sarawak memuat naik kenyataan itu di Facebooknya untuk mempersoal tindakan kerajaan membawa rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata individu sebegitu seorang yang tidak faham akan isu kemanusiaan. Peniaga di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur disuara menutup premis perniagaan masing-masing buat sementara waktu bagi mengelak risiko terhidu gas beracun yang mungkin keluar daripada lurang Kumbahan semasa operasi pencarian wanita mangsa Tanah Jerlos dilaksanakan. Ketua Polis Dangwangi ACP Sulizmi Afendi Sulaiman berkata, meskipun keadaan di sekitar kawasan Jalan Masjid India itu buat masa ini selamat, namun langkah berjaga-jaga juga perlu diambil kerana kebocoran gas beracun boleh menimbulkan risiko kesihatan kepada pengunjung dan juga peniaga jika terhidu. Sulizmi berkata Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sedang meneruskan siasatan ke atas struktur tanah di kawasan tersebut untuk dapatan yang lebih terperinci dan penemuan tambahan bagi membantu pencarian. Kemarin Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif berkata operasi perniagaan di Jalan Masjid India dijalankan seperti biasa. Dia berkata pemeriksaan bomba di sekitar lokasi kejadian Tanah Jerlos ini mendapati kawasan itu selamat. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.